Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom dan saya Dayangku Kamaliah Pengiran Haji Kamarudin. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Setiausaha Agong OPEC. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menggunakan pingat-pingat kehormatan kepada lebih 300 penerima sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'do Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Haitham Al-Ghais Setiausaha Agong Organisation of the Petroleum Exporting Countries OPEC yang mengadakan lawatan kerja selama 4 hari ke negara Brunei Darussalam. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Menyertai bersama Tuan Yang Terutama semasa majlis menghadap Yang Berhormat Bihin Datuk Laila Raja Major Jana Besara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dan Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Setejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Semasa majlis menghadap, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang mengenai peluang-peluang untuk meningkatkan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan OPEC dalam bidang minyak dan gas. Perbincangan juga tertumpu kepada isu-isu serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama bagi kedua-dua pihak. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'do Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menggunakan pingat-pingat kehormatan negara Brunei Darussalam kepada 390 orang penerima. Penggunaan pingat tersebut bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-76. Istiadat berlangsung pagi tadi di Balai Singgasana Indra Kencana, Istana Nurul Iman. Berangkat selaku wakil peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia bagi menyempurnakan penggunaan pingat-pingat kehormatan tersebut, Paduka Ananda Baginda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhdadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Berangkat sama Paduka Ananda Kebawah Duli Yang Maha Mulia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik. Istiadat bermula dengan pengurniaan pingat jasa kebaktian PJK. 5 orang yang terdiri daripada 4 lelaki dan 1 wanita dikurniakan pingat PJK. Mereka terdiri daripada pegawai dan kaki tangan Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Kesihatan dan Swasta. Dan Dayang Mela Adrian 385 orang menerima Pingat Indah Kerja Baik PIKB yang terdiri daripada pegawai dan kaki tangan Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kawangan dan Ekonomi, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Kesihatan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Kementerian Pembangunan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi,
Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan swasta. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bagi para penerima pingat kehormatan, penggunaan tersebut begitu besar maknanya sebagai motivasi untuk mereka terus mencurahkan khidmat bakti dengan penuh ikhlas dan amanah demi negara tercinta. Mendorong saya untuk lebih berusaha menjadi seorang ahli majlis mesyuarat negara demi kepentingan rakyat dan penduduk di negara ini. Dengan adanya pingat ini, sedikit sebanyak dapat menyuntik semangat untuk terus memberikan perkhidmatan ke arah yang lebih cemerlang. Salah satu faktor bagi mendorong saya untuk berusaha lebih kuatlah dan untuk menunjukkan lagi prestasi yang lebih bagus. Alhamdulillah diucapkan terima kasih dan terima kasih kepada pemimpin-pemimpin, kepada kawan-kawan rakan kerja kerana selama 15 tahun bertugas membimbing dan mendorong saya. Bagi saya, penganugerahan ini adalah suatu pengiktirafan dan penghargaan dan juga sebagai penyuntik semangat dan motivasi kepada saya. Menjunjung kasih ke atas Kebawah Duli atas kurniaan pingat ini kerana telah mengenang segala perkhidmatan yang telah kami berikan kepada kerajaan. Saya amat menghargai pengurnian pingat untuk saya lebih berusaha lebih gigih lagi dan meningkatkan mutu kerja yang sedia ada. Kempen kebersihan pantai merupakan salah satu usaha meningkatkan kesedaran ke arah melindungi alam sekitar. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Bersempena 30 tahun penubuhan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, petang tadi diadakan majlis doa kesyukuran. Majlis diadakan di institut berkenaan. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis diikuti dengan bacaan khatam Al-Quran dan doa kesyukuran. Majlis diadakan sebagai tanda kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di samping sama-sama meraihkan ulang tahun penubuhan institut tersebut. Lebih 300 kilogram sampah dikumpulkan semasa kempen kebersihan pantai Jerudong Park Medical Centre JPMC di kawasan pantai Jerudong. Penganjuran kempen antara lain bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dalam sama-sama melindungi alam sekitar.
Antara yang menyertai kempen yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan yang juga selaku pengarah eksekutif JPMC. Dianjurkan oleh JPMC Environmental CSR dengan kerjasama Borneo United Enterprise Sendirian Berhad. Kempen diadakan sebagai sebahagian daripada acara sempena sambutan Jubli Perak JPMC. Sejak pelancaran dasar perubahan iklim kebangsaan Brunei Darussalam pada tahun 2020, negara telah berhasil mengurangkan pelepasan gas rumah hijau tahunannya terhadap sasarannya, menubuhkan asas yang kukuh ke arah memenuhi komitmen sumbangan yang ditentukan secara nasional sebagai sebahagian daripada Perjanjian Paris. Bagaimanapun, lebih banyak yang perlu dilakukan untuk menangani cabaran yang masih kekal. Minggu Kemampanan dan Perubahan Iklim menyediakan peluang-peluang bagi semua pihak untuk mengukuhkan persahabatan dan kolaborasi dengan stakeholders dari semua sektor, termasuk sektor kerajaan dan swasta dan perusahaan kecil dan sederhana. Perkara demikian dijelaskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua semasa penutupan rasmi Minggu Kemampanan dan Perubahan Iklim petang tadi. Dianjurkan oleh Pertubuhan Perniagaan Brunei Perancis, forum diadakan di Pusat Kesenian Universiti Brunei Darussalam, UBD. While addressing the impacts of climate change, our actions, including energy transition, will also offer opportunities to drive growth in green jobs and low-carbon technology. As such, private and public partnerships play a crucial role and have significant potential to leverage on these opportunities. By joining forces, we can drive innovative solutions, accelerate the transition to renewable energy, create a conducive environment for sustainable investment, foster technology transfer, and facilitate knowledge sharing. Pada majlis tersebut, para pelatih yang mengendalikan program latihan menerima sijil masing-masing. Muhammad Akil bin Haji Ali Hamzah. Terdahulu Tuan Yang Terutama Bernard Renaud Fabre, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Perancis ke negara ini, menyampaikan ucapan. Penutupan forum melibatkan para panel membincangkan mengenai perubahan iklim dan matlamat pembangunan mampan yang berkaitan SDG. For you to be here, covering Singapore, Malaysia, Brunei. Lebih 500 belia menghadiri Youth Town Hall edisi ke-6 anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Young Professionals Network YPN Brunei. Diadakan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan, acara seumpamanya bertujuan memacu penyelesaian, mengorak pemikiran kehadapan dan kerjasama kalangan komuniti belia. Bertema pembangunan ekonomi inklusif dan dinamik melalui pendidikan, sesi dialog ini, Menteri Pendidikan berkongsi mengenai bagaimana negara Brunei Darussalam berhadapan dengan cabaran semasa pandemik, terutama waktu persekolahan dan pembelajaran dalam talian. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Hajar Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh juga berkongsi tentang pentingnya pelaburan dalam pendidikan ke arah masa depan negara. Dalam pertukaran peserta, Yang Berhormat juga mengongsikan mengenai jurang yang akan ditangani termasuk pembangunan kesejahteraan sosial dan emosi untuk mempersiapkan belia negara untuk masa depan. Peranan dan tugasan memberikan perkhidmatan yang baik semakin mencabar dengan adanya perubahan iklim persekitaran yang dijana oleh arus pemodenan dan ekspektasi pelanggan yang berterusan meningkat, serta pihak-pihak berkepentingan yang semakin bercita rasa sophisticated dan tinggi. Perkara itu dijelaskan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan semasa majlis pelancaran Hari Mesra Pelanggan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan HMP KKBS 2023 petang tadi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad menyeru kepada warga kerja kementerian dan jabatan-jabatan di bawahnya agar dapat memberikan komitmen dan sentiasa meneroka ruang serta peluang dalam melaksanakan
Apa jua inisiatif ke arah penambahbaikan perkhidmatan-perkhidmatan di jabatan, bahagian dan unit masing-masing. Pelancaran berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanah Bolkiah. Saya juga ingin menekankan mengenai kepentingan mewujudkan budaya organisasi yang mengutamakan integriti dan mendukung pelaksanaan urus tadbir yang baik. Integriti merupakan nilai asas yang harus diperkukuhkan dan dipupuk dalam semua peringkat urus tadbir. Ini adalah kerana integriti membentuk asas yang kukuh untuk kepercayaan awam, kestabilan organisasi dan pembangunan negara secara menyeluruh. Oleh itu, kita perlu sentiasa mematuhi prinsip-prinsip moral dan etika, mengamalkan prinsip-prinsip urus tadbir yang telus, adil dan benar dalam setiap tindakan dan keputusan kita dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Dengan tema menjalin kerjasama dengan masyarakat, Hari Mesra Pelanggan yang diadakan selama 3 hari bermula hari ini menjadi hasrat kementerian berkenaan untuk memperkenalkan maklumat lengkap dan terperinci kepada masyarakat secara langsung tentang perkhidmatan yang disediakan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Perkembangan di Tanah Suci. Siri lawatan Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran dan Perubatan ke Hotel Penginapan Jemaah Haji Negara di Mekah diteruskan. Siri lawatan kali ini tertumpu di Hotel Penginapan Jemaah yang mengikuti pakej syarikat titian yang menempatkan 42 jemaah termasuk 2 orang pegawai. Sebelum wukuf di Padang Arafah, kami telah dibagi pendedahan awal, iaitu dari pelajaran awal sebelum wukuf di Arafah. InsyaAllah sedikit masa lagi akan berangkat ke Arafah untuk mengerjakan wukuf dan seterusnya melontar. Keadaan kami di sini agak mencabar sedikit daripada di Madinah. Sebabnya mungkin perkumpulan semua jemaah haji di sini. Dalam pada itu, jemaah haji negara terus memanfaatkan peluang berada di Mekah dengan aktiviti kerohanian dan berkebajikan. Jemaah yang mengikuti syarikat Al-Hijrah telah menyertai bacaan Ratib Al-Atas, turut diadakan aktiviti berinfak dengan mengagihkan makanan kepada orang ramai. 382 pelajar Kolej Perdagangan dan Teknologi Kosmopolitan yang menamatkan pengajian di peringkat diploma tertinggi kebangsaan, peringkat diploma dan peringkat sijil kemahiran dalam pelbagai bidang diraikan pagi tadi pada majlis convocation.
Penyampaian sijil kepada para graduan disempurnakan oleh Awang Haji Jailani bin Haji Buntar, Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi Negara Brunei Darussalam AITI. Sejak 2004, Kolej Perdagangan dan Teknologi Kosmopolitan telah mengeluarkan 4,139 graduan. Majlis Convocation Kolej Perdagangan dan Teknologi Kosmopolitan ke-16 berlangsung di sebuah hotel di Jerudong. Beberapa orang pelajar dari Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE dan Kolej Pengajian Siswaza Antarabangsa IGS yang terpilih akan mengikuti latihan sambil belajar di bawah program Mobility TVET ASEAN ROK selama 3 bulan. Hari ini 3 dalam kalangan pelajar berlepas ke Filipina untuk mengikuti program tersebut di Toyota Motor Philippines School of Technology. Antara objektif program memperkukuh bidang program TVET serantau dan mengurangkan jurang kompetensi kerja dalam kalangan negara ASEAN. Di samping itu, melaluinya juga dapat mendedahkan para peserta dengan pertukaran budaya dan pendidikan. Kami berharap yang peserta-peserta yang akan mengikuti program ini akan menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara Brunei Darussalam selaras dengan maklumat-maklumat di bawah Wawasan Brunei 2035 lah. Brunei Gas Carrier Sendirian Berhad BGC menganjurkan kempen derma darah dengan kerjasama tabung darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Soleha dan McDonald's Brunei. Kempen diadakan di restoran makanan segera McDonald Cawangan Lambak. Inisiatif tersebut merupakan sebahagian dari inisiatif pelaburan sosial BGC dan program Gaya Hidup Sihat. Aktiviti tersebut bertujuan untuk meningkatkan stok darah di negara ini dengan memastikan orang ramai sering menderma darah. Sementara itu, Pusat Pendermaan Darah di Jabatan Perkhidmatan Makmal akan mengadakan kempen derma darah. Orang ramai diseru untuk menyertai kempen tersebut dalam sama-sama membantu mengekalkan bekalan stok darah di negara ini. Kempen derma darah akan diadakan pada Isnin 26 Jun pukul 9 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.30 petang hingga 3 petang di Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya, dan pada Rabu 28 Jun pukul 10 pagi hingga 2.30 petang di Waho Manggis Mall. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Bloodcard sangat digalakkan. Bank Islam Brunei Darussalam Securities BIBDS baru-baru ini meraihkan para pemenang acara cabaran pelaburan dalam satu majlis penutupan. Cabaran selama 6 bulan itu diadakan bagi mempertingkatkan kemahiran celik kewangan dalam kalangan belia dalam bidang pelaburan. 10 pasukan terdiri daripada mahasiswa dari institusi pengajian tinggi iaitu Universiti Brunei Darussalam UBD, Universiti Teknologi Brunei UTB, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa, Kolej Pengajian Siswaza Antarabangsa IGS dan Kolej Perniagaan Laksmana LCB menyertai cabaran tersebut. Dalam kategori utama dive-in dari UBD memenangi tempat pertama, hibah dari LCB mendapat tempat kedua, manakala Investors Guild dari Yunisa mendapat tempat ketiga. Lebih 2,000 peserta menyertai Wakaton Amal, anjuran Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE pagi tadi. Wakaton Amal bersempena dengan pelancaran IBTE Donation Drive diadakan di Stadium Negara Hassanah Bolkiah, Berakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Setia Usaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. 70% daripada hasil acara ini akan digunakan untuk memberikan sokongan dalam pengalaman pengajaran dan pembelajaran pelajar IBTE.
manakala 30% lagi disumbangkan bagi membantu membiayai 2 inisiatif pendidikan khas pertubuhan bukan kerajaan iaitu Learning Ladder Society dan An-Nur Harapan. Sekolah Menengah Chunghua Daerah Belait pagi tadi mengadakan sambutan sempena Hari Kanak-Kanak dan Keluarga. Acara diisi dengan jogetan amal disertai oleh para penuntut, ibu bapa dan kaki tangan sekolah. 15% dari hasil kutipan acara ini akan disumbangkan kepada tabung amal daerah Belait dan 15% lagi bagi tabung bantuan pelajar sekolah berkenaan. Selain jogetan, aktiviti lain juga diadakan oleh kelab-kelab keusahawanan muda, lukisan dan kelab kraft tangan Sekolah Menengah Chunghua. Saingan bola sepak Liga Super Brunei diteruskan lagi semalam dengan satu perlawanan. Dalam perlawanan yang berlangsung di padang kompleks sukan berakas itu, Kota Ranger mengutip 3 mata setelah menewaskan aksi bersatu 2-1. Kota Ranger mendahului perlawanan saat minit ke-6 perlawanan menerusi jaringan pemain import Elias Joao da Costa. Namun pada minit ke-30, aksi bersatu berhasil menyamakan jaringan menerusi jaringan Vozon Chris Max Jr. pada minit ke-30. Bersambung separuh masa kedua perlawanan, Elias Joao da Costa terus mempamerkan aksi cemerlang apabila sekali lagi berhasil membolosi gawang aksi bersatu untuk Kota Ranger meraih kemenangan 2-1. Brunei DPMMFC meneruskan lagi saingan Liga Perdana Singapura petang tadi menentang Young Lions. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Jalan Besar Singapura, Brunei DPMMFC menang ke atas Young Lions 6-0.